Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, adalah ini hamba Tuhan, hamba Allah, bertanya dengan saya, adakah dengan apa yang melingkari kehidupan Muhyiddin Yassin dan Mahathir Mohamad pada ketika ini akan menyebabkan mereka letak jawatan dan bersara daripada politik? Persoalan ini berlegar-legar dalam kepala otak saya semalam, sehingga saya berpikir apa relevan dan apa alasan netizen bertanya kepada saya soalan tersebut, yaitu berkaitan dengan Muhyiddin dan Mahathir. Perkara pertama, soalan pertama mereka yang amat menarik perhatian saya ialah mereka bertanya, sejauh mana Muhyiddin akan bertahan sebagai Presiden Parti Bersatu? Mereka bertanya, kenapa Muhyiddin Yassin yang merupakan presiden hanya sebagai penasihat kepada Perikatan Nasional, manakala ketua kepada WIP pembangkang pula ialah Hamzah Zainuddin? Itu saya kurang ambil berat sangatlah, sebab itu hal dan urusan mereka. Tetapi satu persoalan netizen kepada saya berkaitan dengan Muhyiddin, adakah dengan tuntutan ini Muhyiddin atau adakah dengan keadaan terkini ini akan menyebabkan Muhyiddin letak jawatan ataupun beliau diminta letak jawatan? Kerana mereka mengambil satu duluan ataupun satu contoh kepada peristiwa sebenar yang telah berlaku, yaitu dalam Parti UMNO, di mana Zahid Hamidi berkali-kali juga diarah oleh kepimpinan UMNO di sebelah sana yang mahu supaya Zahid Hamidi letak jawatan, kerana kepimpinan Zahid Hamidi yang kelihatannya ada sedikit kepincangannya. Mereka mengambil contoh itu untuk membandingkan dengan Muhyiddin Yassin. Mereka kata Muhyiddin Yassin sekarang ini pun mula menunjukkan beberapa perkara yang tak disukai oleh akar umbi. Salah satunya ialah berkaitan dengan tawaran oleh Parti Bersatu dan oleh Muhyiddin kepada Khairi Jamaluddin untuk menarik pengaruh dan menarik minat Khairi Jamaluddin untuk menyertai Parti Bersatu. Rupa-rupanya netizen ini dapat menghidu bahawa tindakan Muhyiddin itu tidaklah disenangi sepenuhnya oleh akar umbi Bersatu. Ini menyebabkan beliau bertanya, adakah Parti Bersatu juga akan berpecah dua dalam dua kelompok seperti yang berlaku dalam Parti UMNO, dan satu kelompok menyokong dan satu lagi menuntut supaya Zahid Hamidi mengundurkan diri? Adakah ini juga akan berlaku kepada Parti Bersatu, yaitu ada kelompok yang akan menuntut Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan? Kerana sekarang ini Muhyiddin Yassin adalah dalam situasi yang sama dengan Zahid Hamidi dalam kluster mahkamah. Saudara-saudara, akar umbi Bersatu sebenarnya tak senang dengan tawaran Muhyiddin kepada KJ. Akar umbi Bersatu meluahkan rasa tidak senang hati apabila Khairi Jamaluddin ditawarkan kerusi dalam majlis pimpinan tertinggi MPT Parti kerana merasakan ada individu lain lebih layak untuk jawatan itu. Selain daripada itu, ada juga netizen ataupun akar umbi yang menyatakan bahawa mengapa orang yang baru masuk dalam Parti Bersatu dah tiba-tiba mempunyai jawatan tertinggi. Mereka merujuk antara contoh ialah Azmin Ali. Beliau adalah ahli Parti Baru Bersatu. Tetapi apabila Azmin masuk saja dalam Parti Bersatu, terus dapat jawatan tertinggi. Mereka kata bagaimana dengan orang yang pada mula-mula dahulu adalah antara orang terawal yang bersusah payah, berjerih payah, bertitik dan perlu dan berkorban wang ringgit, masa dan sebagainya untuk membangunkan Parti Bersatu, tapi tidak pula dapat jawatan yang sepatutnya. Dua pemimpin bahagian yang enggan mendedahkan memberitahu FMT tawaran itu tidak disambut baik kerana Khairi bukan ahli Bersatu. Terdapat ramai individu lain yang bekerja keras untuk parti mendapatkan tempat itu, dan kini ia ditawarkan kepada seseorang yang belum menjadi ahli Bersatu, kata seorang ketua bahagian Selangor. Beliau berkata, walaupun Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mungkin membincangkan perkara itu dengan pemimpin kanan,
Parti juga sepatutnya melibatkan akar umbi dalam perbincangan sebelum mengumumkan tawaran itu. Apabila tiba pilihan raya, akar umbi yang paling banyak melakukan kerja daripada bercakap dengan pengundi sehingga memasang bendera dan sebagainya. Nampak tidak elok apabila keputusan sebesar ini dibuat tanpa mendengar suara akar umbi, katanya. Seorang lagi pemimpin bahagian dari Negeri Sembilan menjangkakan parti akan menawarkan Khairi kerusi pada PRN jika beliau menerima tawaran Muhyiddin. Ini akan mengecewakan ramai ahli yang mungkin berharap diletakkan sebagai calon pada PRN, katanya. Tindakan sedemikian mungkin menimbulkan protes dalaman dan mengancam perpaduan parti, tambahnya. Bagaimanapun seorang MPT yang enggan dinamakan berkata, tawaran itu adalah langkah positif yang akan menguntungkan parti. Kami akan menghadapi pilihan raya di 6 negeri, jadi mempunyai seseorang seperti Khairi di pihak kami adalah baik untuk parti, kata beliau. Beliau dilihat menjadi pilihan rakyat. Beliau seorang tokoh populer dan ia bagus untuk kita, terutama pada masa sukar seperti sekarang, katanya merujuk kepada dakwaan beberapa pemimpin parti atas dakwaan rasuah. Ketua Sayap Bersatu, Bersekutu Bersatu juga mengalu-alukan segala usaha yang bertujuan meningkatkan peluang parti untuk menang pada pilihan raya. Walaupun Bersatu mempunyai ramai pemimpin berkarisma dan berpengalaman dalam majlis pimpinan tertingginya, pemimpin kita mesti mengambil kira nilai Khairi dari segi membawa lebih banyak undi, kata Chong Fat Ful. Minggu lalu, Muhyiddin mempelawak Khairi Jamaluddin menyertai Bersatu dan menawarkannya kerusi MPT. Bagaimanapun pada Isnin lepas, Khairi berkata beliau memerlukan masa untuk mempertimbangkan masa depan politiknya. Khairi berkata beliau tidak mahu sebarang keputusannya dibuat berdasarkan emosi atau membalas dendam. Malah menyifatkan keputusan untuk memilih parti politik bukanlah sesuatu yang boleh diambil ringan. Dua hal yang ingin saya ulas dan kongsi dengan Anda pagi ini ialah pertama sekali tentang masa depan Khairi Jamaluddin. Pada pendapat saya sebagai pengkritik dan penganalisis politik bebas, saya memikirkan Khairi Jamaluddin perlu bersabar dan bersabar. Manalah tahu tiba-tiba bulan depan sebelum penamaan calon, tiba-tiba Khairi pula akan dapat pengampunan penuh daripada Parti UMNO. Manalah tahu ini adalah ujian beliau yang dibuat oleh Zahid Hamidi. Dan sebenarnya ramai lagi, bahkan hampir keseluruhan akar umbi UMNO masih menanti kepulangan Khairi dalam parti tersebut. Jadi pada pendapat saya, Khairi kena bersabar. Kerana tidak ada jaminan untuk beliau menang besar atau menang dalam Parti Bersatu. Silap-silap beliau akan kalah dalam Parti Bersatu. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, perkara kedua yang saya ingin ulas ialah apabila Khairi mengatakan beliau membuat keputusan bukan berdasarkan emosi dan bukan membalas dendam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.